Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para nabi dan para rasul, dan sekalian para sahabat dan ahlul bait, dan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Khasnya kepada pengarang kitab Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani, yang mana kita masih lagi dalam bab pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Tentang kelebihan hari Jumaat ini pada bab yang ke-10, kalau kitab yang Jawi pada muka surat 56 pada baris yang ke-6 dari atas, pada faedah. Dan bagi kitab yang terjemahan ke Rumi pada muka surat 102. Kita masih lagi pada menyatakan tentang kelebihan yang terkandung pada hari Jumaat dan hari-hari yang selain daripada hari Jumaat. Ada dinyatakan juga pada bahagian yang terakhir pada bab ini. Kita sampai pada faedah di mana tersebut di dalam Hasyiah Jamal. Di dalam Hasyiah Jamal kata hakim. Hakim artinya orang ahli hikmah. Ahli hikmah tu orang yang mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang bersifat bijaksana dalam mengetahui segala perkara-perkara yang jarang diketahui oleh orang-orang yang tidak berilmu. Ini perkara-perkara yang jarang diketahui oleh orang biasa. Jadi menurut kata ahli hikmah ini, menurut kata hakim, barang siapa menggunting baju pada hari Sabtu, mempusakai penyakit selama ada dipakainya pada badannya, dan pada hari Ahad mengenai akan dia duka cita dan kesusahan dan tiada berkat,
Dan pada hari Isnin ada berkatnya. Dan pada hari Selasa segera binasanya, atau dicuri akan dia, atau terbakar api baju itu. Dan pada hari Rubu', yakni hari Rabu, direzekikan dia akan rezeki yang banyak daripada ketiadaan penat dan susah. Ya. Dan pada hari Khamis direzekikan dia alim. Dan pada hari Jumaat panjang umur yang memakainya. Intaha. Ini suatu faedah tentang apabila seseorang tu nak membuat baju. Ya, di sini dinyatakan apa? Barang siapa menggunting baju. Menggunting baju tu bukannya nak gunting bagi cari apa tu koyak apa pula. Ya, maksudnya menggunting baju di sini menjahit baju. Maknanya dia nak buat baju untuk pakaian dia. Ya. Ini baju tu, kain tu perlu digunting untuk sebelum dijahit. Jadi maksud di sini adalah menjahit baju, bukannya menggunting baju untuk koyak baju ya sebagainya. Ya. Barang siapa menggunting baju, ya, ini menyediakan satu pakaian untuk dia. Ya. Ini pakaian itu, baju itu disediakan dijahit. Ini digunting dan dijahitnya pada hari Sabtu. Maka apa kesannya? Ini menurut ahli hikmah ya, tak ada dinyatakan di dalam hadis ataupun dalam Quran, tidak ada menyatakan perkara-perkara ini. Namun ini adalah daripada tajribah ataupun mungkin daripada pengetahuan orang-orang yang pernah mengalami ataupun memerhatikan tentang kelebihan-kelebihan ini, ataupun mungkin ada diriwayatkan daripada orang-orang yang berilmu ya. Jadi menurut kata hakim, barang siapa menggunting baju pada hari Sabtu, yakni menjahit baju, yakni buat baju pada hari Sabtu, ya, mempusakai penyakit selama ada dipakainya pada badan. Yang ni kalau kita nak cari baju ke, mungkin kalau kita nak pergi beli baju lah, ya, beli baju, kita boleh pilih hari dia. Ada hari-hari yang maknanya ada kebaikannya dan ada hari-hari yang mendatangkan kebinasaannya. Ya, ini menurut keterangan ahli hikmah, ya. Orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu yang lebih halus, yang jarang diketahui oleh orang-orang awam. Ya. Jadi dalam nak melakukan sesuatu ataupun bertindak, membuat sesuatu pekerjaan, orang-orang terdahulu ni, orang-orang yang berilmu ni, mereka ada hari-hari tertentu yang mereka pilihkan kerana berdasarkan keterangan ahli hikmah seperti ini. Ya. Yang ni kalau pakaian itu disediakan pada hari Sabtu, ianya akan mendatangkan musibah, iaitu penyakit selama ada dipakainya pakaian tersebut pada badan dia. Ya. Dan jikalau dia buat baju tu pula pada hari Ahad, maka apa akibat dia? Dia akan mengenai akan dia duka cita dan kesusahan dan tiada berkat. Jadi dia akan mengalami kesusahan, ya, dengan baju yang dipakai, yang disediakannya tu pada hari Ahad. Ya. Dan pada hari Isnin, yakni jikalau dia menggunting baju, menyediakan baju tu atau pergi beli baju tu pada hari Isnin, insya-Allah ada berkatnya, ya. Kerana hari Isnin ni hari yang mulia, hari kelahiran baginda Nabi SAW, ya. Dan pada hari Selasa, jikalau seseorang itu menyediakan bajunya pada hari Selasa, maka ini juga akan mendatangkan akibat yang tidak baik, iaitu menurut kata hukama, ahli hakim, orang yang bijaksana, segera binasanya, yakni baju tu akan cepat rosak atau dicuri, yakni pakaian tu akan dicuri, atau atau dicuri akan dia, atau terbakar api baju itu, yakni pakaian itu tidak akan bertahan lama, mungkin akan dicuri ataupun terbakar, ya, ataupun mudah cepat rosak, cepat terkoyak. Ya. Dan pada hari Rabu, yakni jikalau pakaian itu disediakan, dijahit, digunting, disediakan pada hari Rabu,
direzekikan dia akan rezeki yang banyak daripada ketiadaan penat dan susah. Jadi pada hari Rabu, jikalau disediakan pakaian itu, insya-Allah akan mendatangkan manfaat, ya, rezeki yang melimpah. Dia akan memperolehi rezeki yang banyak daripada ketiadaan penat dan susah. Ini tanpa susah payah, mudah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengurniakan rezeki. Dan ini bukan saja bab soal baju, ya, dalam kitab-kitab hikmah, ya, ada dinyatakan banyak kelebihan dia kalau kita nak memulakan sesuatu pekerjaan tu, kita mulakan dengan hari Rabu, ya. Antaranya kalau nak memulakan belajar, ya. Kalau biasa di madrasah pun pembelajaran tu dimulakan hari Rabu. Kalau dalam bila nak mulakan pengajian tu, ya, selepas dah cuti panjang lama, ya, biasanya hari Rabu dijadikan hari permulaan untuk, ya, mungkin setengah-setengah madrasah mereka tak amal kot, mungkin mereka tak melihat kepada fadilat, ya, hari-hari yang tertentu itu. Dan jikalau menyediakan pakaian itu, ini baju itu disediakan pada hari Khamis, maka insya-Allah direzekikan dia alim. Ini Allah Taala akan mengurniakan ilmu pengetahuan kepada dirinya dengan berkat baju yang dia pakai itu, ya. Dan pada hari Jumaat, panjang umur yang memakainya, insya-Allah, jikalau pakaian itu disiapkan, disediakan atau dijahitnya pada hari Jumaat, insya-Allah pakaian itu selama dia pakai akan mendatangkan keberkatan kepada usianya, panjang umurnya, berkat umur dia, ya. Insya-Allah, wallahu a'lam, ya. Ini menurut keterangan ahli-ahli hikmah, ya. Kemudian ada satu lagi faedah. Faedah yang seterusnya ini menyatakan tentang kelebihan awal bulan, ya, kelebihan awal bulan dan kejadian ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam setiap hari-hari yang ada di dalam seminggu itu, ya. Menurut kata setengah ulama bahawasanya Allah Taala menjadikan 7 petala langit dan bumi. Ini bukan kata menurut seluruh ulama, ya, bukan jumhur ulama, ini menurut setengah ulama, ya. Mana ada pandangan-pandangan yang lain, ya. Kata setengah ulama bahawasanya Allah Taala menjadikan 7 petala langit dan bumi pada hari Ahad, ya. Menurut setengah pendapat ulama mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penciptaan 7 petala langit dan 7 petala bumi ini dimulakan pada hari Ahad. Jadi hari Ahad ialah permulaan hari, ya, dalam seminggu tu. Ada 7 hari. Jadi hari Ahad adalah hari yang permulaan, hari yang 7. Seperti mana kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah, ya. Namun ada pendapat yang lain. Bersalahan bagi Imam Rafi'i. Ini menurut pendapat Imam Rafi'i, permulaan hari dalam seminggu itu bukanlah dimulai dengan hari Ahad. Sebaliknya dimulai dengan hari Sabtu, ya. Jadi bersalahan bagi Imam Rafi'i, menjazam ia dengan bahawasanya, ini dia mempunyai pendapat yang yakin, dia yakin dengan pendapatnya itu, dia jazam dengan pendapatnya itu bahawasanya permulakan hari yang 7 itu, yakni dalam seminggu itu, hari permulaannya adalah hari Sabtu, ya. Permulakan hari yang 7 itu hari Sabtu. Maka barang siapa hendak membina rumah, ini berdasarkan keterangan yang dinyatakan oleh Imam Nawawi tadi, bahawa penciptaan langit dan bumi, 7 petala langit dan bumi ini Allah Ta'ala jadikan pada hari Ahad. Jadi hari Ahad adalah permulaan hari terbinanya 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka hikmah yang dapat kita ambil daripada situ ialah, maka barang siapa hendak membina rumah,
atau bertanam sesuatu, yakni jikalau dia dah bertani, tanam sayur ke ataupun padi ke gandum ke atau apa-apa saja buahan, ya, yang melibatkan tanah, yakni melibatkan bumi ni, ya, sebagaimana Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu dalam hari Ahad, pada hari Ahad, maka hari Ahad itu barang siapa hendak membina rumah atau bertanam sesuatu, maka hendaklah ia kerjakan pada hari Ahad. Ini menurut ahli hikmah, ya, menurut kata setengah ulama, ya. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi menyatakan bahawa permulaan hari dalam seminggu itu hari Ahad, maka dianjurkan supaya kita melakukan pekerjaan yang melibatkan tanah dan bumi ni, ya, bercucuk tanam ke ataupun nak membina rumah ke, ya, kita dianjurkan buat pada hari Ahad, memulakan pekerjaan tu pada hari Ahad. Dan dijadikan matahari dan bulan pada hari Isnin. Menurut keterangan ulama bahawa matahari dan bulan Allah Ta'ala jadikan pada hari Isnin. Ini selepas dijadikan langit dan bumi, 7 petala langit dan 7 petala bumi pada hari Ahad, maka pada hari yang keduanya itu hari Isnin. Ya, Ahad ni dalam bahasa Arab ni, Ahad maksudnya satu. Ya, Ahad, wahid, qul huwallahu ahad. Ahad artinya esa, satu. Ya. Isnin artinya dua. Jadi hari yang kedua tu hari Isnin. Ya, kalau hari pertama hari Ahad, hari keduanya hari Isnin. Ya. Berbeza dengan makna Sabtu. Sabtu ni maknanya hari yang ketujuh. Jadi pendapat Imam Rafi'i itu tak dapat kita terima, ya. Dan sebab itu pendapat Imam Nawawi itu lebih diterima pakai bahawa hari yang pertama adalah hari Ahad. Ya. Dan pada hari Isnin dijadikan matahari dan bulan pada hari Isnin. Dan apa sifat kedua-dua ni? Matahari dan bulan ni sifatnya bagaimana? Sifatnya beredar, ya, beredar dia pada orbit dia, ya. Jadi menurut keterangan yang dinyatakan di sini, ya, sifat keduanya, yakni sifat matahari dan bulan itu berjalan, yakni dia beredar pada peredaran dia, orbit peredaran dia tu. Ini matahari dan bulan tu dia tidak duduk pada satu tempat tetap je, ya. Dia ada laluan yang dia perlu lalui untuk memenuhi dia punya satu pusingan itu, ya. Jadi sifat keduanya berjalan, maka barang siapa hendak musafir, yakni faedah yang dapat diambil daripada situ, yakni jikalau seseorang nak melakukan suatu perjalanan yang jauh, ya, yang mana dia menjadi sebagai musafir untuk perjalanan jauh yang lebih pada 2 marhalah, ya, katakan, ya, maka hendaklah ia musafir pada hari Isnin, ya, maknanya akan dia beroleh faedah ataupun kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan adalah musafirnya pada ketika bulan bertambah, jangan pada ketika kurangnya. Yakni ketika bulan bertambah tu maksudnya apa? Ketika bulan bertambah maksudnya awal bulan, ya. Sebab bila awal bulan tu maknanya saiz bulan tu dia akan makin membesar, ya. Pada ketika jangan pada ketika kurangnya, yakni ketika kurangnya bulan tu maksudnya apa? Ketika dah makin hujung bulan, ya, saiz bulan tu daripada bulan mengambang tu dia makin kecil, ya. Kerana apa? Kerana apa dianjurkan supaya kita kalau nak melakukan perjalanan yang jauh, musafir, kita lakukan pada awal bulan? Kerana bahawasanya Nabi SAW bersabda, bagi satu saudagar yang hendak keluar musafir pada ketika bulan kurang, yakni ketika hujung bulan, ya, bulan dia kurang tu artinya hujung bulan, ya. Jadi pernah satu ketika ada satu orang yang nak melakukan musafir kerana tujuan perniagaan, ya. Ini bersabda bagi satu saudagar yang hendak keluar musafir pada ketika bulan kurang. Ini Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat tersebut, adakah engkau kehendak bahawa
dihempaskan Allah Ta'ala akan perniagaan kamu, berhadap olehmu akan awal bulan dengan keluar musafir. Jadi Rasulullah SAW memperingatkan kepada sahabat tadi yang nak keluar bermusafir jalan jauh untuk tujuan perniagaan, tetapi dia keluar tu di akhir-akhir bulan, ya. Maka di situ ada tegahan daripada Rasulullah SAW. Kerana apa? Bila dah hujung bulan ni macam-macam lah, orang duit pun tak ada, ya. Dia kalau hasil perniagaan tu pun tak berapa memberangsangkan macam mana kalau hal keadaan di awal bulan, ya. Kalau kita awal bulan tu, zaman kita hari ni, kita tengoklah setiap orang, kalau yang bekerja tu awal-awal bulan lah dia ada gaji, dia nak berbelanja, dia nak membeli belah, dia pergi pasar malam, pasar tani ke, pergi shopping komplek ke apa ke, dia nak membeli belah di awal bulan bila baru dapat gaji, ya. Tapi kalau dah hujung-hujung bulan tu kadang makan Maggi je, tak jadi dah makan kat restoran-restoran, ya. Kadang makan Maggi pun sembunyi-sembunyi duduk dalam bilik tak pergi dah makan kat luar dah, ya. Kenapa dah hujung bulan duit pun tak apa ada, ya. Orang yang berniaga pun dah makin kurang, tunggu pelanggan pun tak datang kunjung tiba, ya, sebab poket pun dah makin kering, ya. Jadi begitulah juga untuk orang yang nak bermusafir, nak berniaga, ya. Perlu perhatikan ni. Kalau orang nak berniaga selalu tengok bila orang gaji, itu peluang untuk dia keluar pergi berniaga, ya. Kalau orang yang dah biasa berniaga, dia tahulah itu antara rumus orang ahli berniaga. Dia kena tengok, ni cukup bulan ni nak masuk awal bulan ni orang dah gaji. Dia tengok orang gaji, time itulah dia rancak berniaga, ya. Tapi time tengah-tengah bulan tu dia pun kadang-kadang dia boleh ambil cuti. Dia tahu orang pun tak apa ada duit, ya. Jadi begitulah pesanan Rasulullah SAW. Kalau kamu tak nak perniagaan kamu tu hancur, tak nak dihempaskan oleh Allah Ta'ala, janganlah keluar hujung-hujung bulan, keluarlah awal-awal bulan. Itu maksudnya, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat tu apa? Yang hendak keluar musafir pada ketika bulan kurang tu, adakah engkau kehendak bahawa dihempaskan Allah Ta'ala akan perniagaan kamu? Yang kamu keluar pergi hujung-hujung bulan ni buat apa? Orang tak ada duit, ya. Berhadap olehmu akan awal bulan, pergilah keluar musafir pada awal-awal bulan, ya. Orang pun ada pendapatan untuk berbelanja. Dan tersebut di dalam Ajaibul Makhluqat. Ini dalam sebuah kitab. Ada dinyatakan, barang siapa sakit pada awal bulan, ini jikalau awal bulan seseorang itu mengidap sesuatu penyakit, baginya kuat pada menolakkan penyakitnya, terlebih kuat daripada orang yang sakit pada akhir bulan. Yang ini kalau seseorang tu menghidapi sesuatu penyakit pada awal bulan, maka insya-Allah peluang untuk dia sembuh tu cerah. Yang ni peratusan untuk dia sembuh tu lebih besar daripada lambat sembuh. Berbanding dengan kalau seseorang yang mengidap penyakit tu pada akhir bulan. Jikalau dia mengidap penyakit tu pada akhir bulan, maka agak sukar untuk dia sembuh, ya. Dinyatakan, ya, pada barang siapa sakit pada awal bulan, baginya kuat pada menolakkan penyakitnya. Jadi peluang untuk dia menyembuhkan penyakit itu mungkin dengan sebab ikhtiar dia ke, ya. Jangan tak ikhtiar langsung jikalau sakit, ya. Sedangkan kita ni hamba, ya. Kita diberi ruang untuk berikhtiar dan usaha kalau dah sakit, ya. Jadi peluang untuk sembuh tu ada kalau sakit tu di awal-awal bulan lah, ya. Kalau penyakit tu datang di awal-awal bulan. Jadi awal bulan ni kita nak tengok bulan apa, Ustaz, ya. Bulan Hijrah ke bulan Masihi ni, bulan matahari ke bulan-bulannya, ya. Bulan orang putih ke bulan Islam, ya. Kita tengoklah bulan Islam, ya. Kerana ini melibatkan ahwal rohaniah kita, ya, tubuh badan kita. Maka kita lihat pada awal bulan Islam itu, bulan Hijrah itu, ya. Kerana perhitungan bulan ni Islam kita, agama Islam kita ikut perhitungan bulan, ya. Peredaran setiap hari itu pun mana kita tengok pada bulan.
Ya, bukan seperti mana kalender Masihi yang menghitung berdasarkan pada matahari. Ya, kita menurut perhitungan bulan, maka kita ikutlah bulan Islam, kalender Hijri. Ya. Jadi barang siapa sakit pada awal bulan, contohnya awal-awal bulan Muharram dia sakit, insya-Allah peluang untuk dia sembuh tu ada. Ya. Awal-awal bulan tu maksudnya antara daripada 1 ke 10 tu awal bulan. Ya. Kalau dah masuk akhir-akhir bulan, maknanya dah 20 ke atas nak masuk ke 30 hari bulan tu dia mula sakit, itu peluang untuk dia sembuh tu agak rumit. Mungkin payah sembuh atau lambat sembuh. Ya. Itu yang dinyatakan. Dan segala buah-buahan dan tanaman besar pada awal bulan itu terlebih banyak daripada akhir bulan. Yakni buah-buahan, tanam-tanaman, ya, hasil-hasil pertanian kita akan lebih memberikan hasil pada awal bulan berbanding dengan akhir bulan. Ya. Kalau buah-buahan yang mengeluarkan hasil boleh kata setiap hari ke, ya, maknanya penghasilan dia tu pada awal bulan lebih banyak dibandingkan dengan hasil yang dapat dihasilkan pada akhir-akhir bulan. Ya. Dan laban, yakni laban tu apa? Laban tu susu. Ya. Dan laban binatang pada awal bulan terlebih banyak daripada akhir bulan. Ya. Bukan sekadar tanam-tanaman saja, bahkan haiwan-haiwan juga akan mendapat kesan daripada hal keadaan ini. Pada awal bulan itu banyak berkat dia. Ya, khasnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada awal-awal bulan itu kalau binatang yang mengeluarkan susu, contohnya macam lembu, kambing, ya, yang mengeluarkan susu, ya, maka pada awal bulan itu akan lebih banyak mengeluarkan hasil tenusunya itu. Ya. Dan laban binatang pada awal bulan terlebih banyak daripada akhir bulan. Dan segala buah-buahan yang mengena akan dia oleh cahaya bulan, yakni setiap buah-buahan, ya, yang mengena akan dia oleh cahaya bulan, ya, kalau kita terjemahan Jawi yang Rumi itu ditulis mengeta, ya, bukan mengeta, mengena. Maksudnya buah-buahan, tanam-tanaman yang kena cahaya bulan tu, cahaya sinaran bulan tu pada malam, maka dia akan bertambah lebih baik, bukan mengeta, ya. Kalau wallahu alam, tak tahu kalau ada bahasa mengeta pula, ya. Tapi saya tengok di sini maknanya mengena. Ya, buah-buahan yang mengena akan dia oleh cahaya bulan pada ketika bertambahnya, ini ketika awal bulan, ketika bertambahnya bulan itu, maksudnya ketika di awal bulan, ya, daripada awal bulan pertama tu, mana daripada hari pertama tu, malam yang pertama tu mungkin cahaya bulan tu tak begitu terang, ya. Mungkin dah masuk pada pertengahan bulan tu, hari yang ke-10, ya, sehingga yang ke-15 tu baru kita nampak cahaya. Mana bertambahnya bulan itu terlebih baik daripada buah-buahan yang mengena akan dia oleh cahaya bulan pada ketika kurangnya, yakni pada hujung bulan. Ini buah-buahan yang terhasil pada awal bulan itu, yang terkena cahaya bulan pada awal bulan itu, lebih baik daripada buah-buahan yang terkena cahaya bulan pada akhir bulan. Ya. Di sini nak menyatakan tentang kelebihan awal bulan berbanding akhir bulan. Dan faedah tersebut kena pada semua. Ya. Pada manusia pun yang nak cari rezeki, baik begitu juga pada tanam-tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan akan memberikan hasil lebih pada awal bulan, ya, begitu juga haiwan-haiwan akan memberikan hasil-hasil, ya, tenusu, ya, pada awal bulan itu melebihi daripada bahagian akhir bulan. Dan dijadikan binatang pada hari Selasa. Ini menurut keterangan para hukama, ini ahli hikmah. Haiwan-haiwan, binatang dijadikan pada hari Selasa. Ya. Kalau tadi pada hari Isnin, pada hari apa, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan apa, langit dan bumi itu, ya, pada hari Ahad.
7 petala langit dan 7 petala bumi itu pada hari Ahad. Ya. Pada hari Isnin pula diciptakan matahari dan bulan. Kemudian kalau pada hari Selasa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan apa? Pada hari Selasa dijadikan binatang pada hari Selasa. Ya. Pada hari Selasa itu dijadikan binatang. Ya. Dan dijadikan binatang pada hari Selasa dan diharuskan sembelihnya, ya, dan menumpahkan darahnya. Jadi pada hari Selasa diharuskan bagi manusia ini untuk menyembelih haiwan. Kerana apa? Pada hari Selasa haiwan-haiwan, binatang-binatang, ya, termasuklah binatang-binatang ternakan itu Allah Ta'ala jadikan, ya, pada hari Selasa. Maka jikalau kita nak melakukan sembelihan, ya, ataupun nak menumpahkan darah haiwan yang hendak kita sembelih itu, kita boleh lakukan, diharuskan untuk kita lakukan pada hari Selasa. Maka barang siapa hendak membuang darah, yang ini membuang darah maksudnya apa? Membuang darah kotor, iaitu dengan cara berbekam, ya, maka hendaklah ia buang pada hari Selasa. Yang ini boleh dilakukan juga. Kerana apa? Pada hari Selasa itu hari Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan haiwan, binatang-binatang, dan diharuskan supaya kita melakukan sembelihan, ini menumpahkan darah haiwan sembelihan itu. Maka disunatkan juga untuk kita melakukan bekam. Kalau kita nak berbekam, boleh dilakukan pada hari Selasa, ya. Dan sunat dibaca ayatul kursi pada ketika berbekam. Ini ketika mana seseorang itu berbekam nak buang darah kotor tu, ya, sunat dia memperbanyakkan membaca ayat al-kursi, ya. Dan jangan minum laban kemudian daripadanya. Ini adalah hikmah-hikmah yang tertentu, ya, menurut tip, ini daripada sudut perubatan. Dan dijadikan laut dan sungai, ya, setelah mana pada hari Selasa dijadikan haiwan-haiwan, ya. Hari pertama, hari Ahad, dijadikan langit dan bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi. Hari kedua dijadikan bulan dan matahari, iaitu pada hari Isnin. Hari Selasa dijadikan haiwan-haiwan, binatang-binatang, ya. Kemudian pada hari yang seterusnya dijadikan laut dan sungai pada hari Rubu', iaitu hari yang Rabu, hari yang keempat. Laut dan sungai, ini semua sifat dia, sifat air tu, ya. Lautan dan sungai-sungai dijadikan pada hari yang keempat, pada hari Rubu', dan diharuskan minum airnya. Yakni air yang Allah Ta'ala ciptakan baik daripada sungai dan laut itu harus untuk kita minum. Maka barang siapa hendak minum ubat, yakni faedah yang dapat kita ambil daripada penciptaan Allah Ta'ala pada hari Rabu tersebut, menurut kata ahli hikmah, jikalau nak minum ubat, ya, kalau yang ada satu-satu sakit yang tertentu yang mana dia perlu meminum ubatnya, ya, hendaklah minum pada hari Rubu', yakni hari Rabu. Tapi kalau dah doktor suruh makan hari-hari, makan je lah, ya. Kalau doktor dah bagi ubat preskripsi tu, satu hari kena makan 3 kali, satu hari kena minum pagi sekali, petang sekali, minum je, ya. Sebab apa? Itu ikhtiar kita, ya. Dan dijadikan syurga dan neraka pada hari Khamis, ya. Pada hari Khamis Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka, dan manusia berhajat kepada syurga dan melepaskan daripada neraka. Maka barang siapa berkehendak meminta sesuatu hajat daripada seseorang, maka hendaklah ia minta pada hari Khamis, dan sunat musafir pada pagi harinya, kerana sabda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Ya Allah, berkatkanlah bagi umatku pada pagi-pagi hari Khamis. Kita bagi laluan untuk azan Isya'.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang penciptaan yang Allah Ta'ala jadikan pada hari Khamis, iaitu syurga dan neraka. Maka jikalau kita mempunyai sesuatu hajat, hajat-hajat yang besar, atau hendak berpergian ataupun nak berjalan jauh untuk suatu maksud yang penting, boleh kita lakukan pada hari Khamis. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan berdasarkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memohon keberkatan bagi umatnya pada pagi-pagi hari Khamis. Kemudian pada hari Jumaat dijadikan Adam dan Hawa, dan dijadikan Adam dan Hawa pada hari Jumaat dan dikahwinkan akan dia pada hari Jumaat. Yang ini pernikahan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa berlaku pada hari Jumaat. Maka barang siapa hendak berkahwin, ini jikalau sesiapa yang bercadang nak melangsungkan perkahwinan, majlis perkahwinan tu, hari akad nikah tu boleh diaturkan supaya berlaku pada hari Jumaat. Sebaik-baiknya lah kalau kita dapat. Kalau tak dapat, hari-hari yang lain juga boleh, tak ada masalah. Ini kalau kita nak mendapat fadilat di sini, menurut keterangan ahli hikmah itu, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ciptakan Nabi Adam dan
hawa, ya, pada hari Jumaat, maka dianjurkan kita kalau nak melangsungkan perkahwinan pun berkahwin, hendak berkahwin, barang siapa hendak berkahwin maka hendaklah berkahwin pada hari Jumaat atau malamnya. Ini malam Jumaat sebelah malam, ya, hari Jumaat sebelah malam. Dan hari Sabtu, ya, hari Ahad sudah, Isnin sudah, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sudah, dan hari yang ketujuhnya itu hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari tipu daya Bani Israel dengan mengambil ikan dan tipu daya kafir Quraisy dengan Nabi SAW. Ya. Maka barang siapa hendak memburu binatang, maka hendaklah ia memburu pada hari Sabtu. Jadi ini ada suatu faedah tentang hari Sabtu ni, iaitu hari tipu daya Bani Israel. Bagaimana dinyatakan tipu daya Bani Israel ni? Ada dinyatakan dalam Al-Quran, ya. Pada zaman Nabi Musa AS, Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan suatu perintah ini kepada Nabi Musa AS dan Bani Israel supaya melakukan amalan ibadah secara berjemaah pada hari Jumaat. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hari ibadah, ya, pada hari Jumaat. Tetapi Bani Israel ni banyak alasan. Dia kata, kenapa buat hari Jumaat? Minta hari Sabtu boleh tak? Hari Jumaat ni kami sibuk nak kerja. Minta hari Sabtu boleh tak? Dia minta Nabi Musa AS supaya minta dengan Allah tukar hari Sabtu. Jadi Nabi Musa AS pun minta lah hari Sabtu. Maka Allah Ta'ala pun jadikan hari Sabtu ni hari ibadat bagi kaum Yahudi Bani Israel. Hari Sabtu semua mesti kena pergi buat ibadat. Kena tinggalkan pekerjaan mereka, ya. Di zaman tu orang-orang Yahudi ni mereka duduk sekitar laut Mediterranean tu, di sana ada banyak ruang untuk mereka menangkap ikan, ya, selalu pekerjaan mereka sebagai nelayan. Jadi apabila hari ibadat tu dilakukan pada hari Sabtu, hari-hari biasa mereka bekerja, hasil mereka tak dapat banyak. Ini kalau mereka menangkap ikan pun hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu, dengan hari Ahad tu dia punya hasil tu macam ikan tak ada pula. Tapi bila datang hari Sabtu, Allah, banyak pula sampai meloncat-loncat ikan tu. Sampai mereka kata dia dah jadi macam boleh jadi tamasya, dia jadi hiburan untuk mereka tengok ikan tu meloncat-loncat keluar daripada laut tu. Sepatutnya hari Sabtu tu mereka kena pergi ke rumah ibadat, pergi ke masjid mereka buat ibadat hari Sabtu. Tetapi disebabkan seronok mereka tengok ikan tu banyak, jadi semua pergi tamasya, pergi tengok ikan pula dah. Jadi dah berlaku hal keadaan macam tu. Di kalangan Bani Israel ni ada golongan yang taat, ya, yang mana mereka ni taat dalam mematuhi perintah daripada Allah Ta'ala tadi, jadikan hari Sabtu hari ibadat, maka mereka melaksanakan ibadat. Dan bagi mereka yang tak taat ni pula, mereka jadikan hari Sabtu tu hari mereka tamasya. Mereka tak tangkap ikan lagi, tengok-tengok dulu. Tapi bila ikan tu dah lompat, dah makin dekat mereka, ini, maka waktu itulah syaitan datang, berupa seorang lelaki, bagi tahu, tanya, apa kamu duduk sini buat apa? Kami duduk sini tengok-tengok ikan je. Kata, kenapa tak tangkap lah. Tak boleh, ini Allah tak bagi kami buat kerja hari Sabtu ni. Hari Sabtu tak boleh buat kerja dunia, ya. Kata, alah tak apa, aku bagi kamu cadangan, kamu buat macam lorok korek tanah tu sampai ke darat, biar ikan tu dia lalu masuk sampai ke kawasan darat sana. Kemudian kamu buatlah macam perangkap dia tu, ya, supaya ikan tu tak basuh balik ke laut. Esok hari Ahad kamu tangkap lah. Hari Sabtu kamu bagi ikan tu masuk ke dalam tempat kamu je, ke darat je, naik ke darat je. Jadi apabila dah jadi macam tu, maka ada di kalangan Bani Israel ni yang taat, mereka memberikan dakwah kepada mereka ni. Kenapa kamu buat benda-benda macam ni, ya? Allah Ta'ala dah larang dah kamu. Tapi mereka tetap ingkar. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Bani Israel ni kunu qiradatan khasiin, jadi kera semua, ya. Yang mana ingkar kepada arahan
perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan mereka semuanya menjadi kera. Ya? Kerana hari Sabtu tu mereka nak melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tak nak buat ibadat, sibuk dengan nak mendapatkan hasil dunia. Dan menurut kata Ibnu Abbas, mereka yang ditukar menjadi kera tu bukan semua, mana mereka yang melakukan kerja yang dimurkai Allah Taala tadi. Ya? Bagi ada mereka yang tak buat perkara itu, yang ni mereka hanya mereka tu melarang pun tidak, mereka biar saja. Ya? Ada juga mana mereka tu tak ditukar menjadi kera. Yang menjadi kera tu yang mereka yang membuat tindakan tu. Kata Ibnu Abbas, selama 3 hari selepas mereka ditukar menjadi kera tu, maka semuanya habis mati. Ya? Itu keadaan tipu daya Bani Israel pada hari Sabtu. Maka jikalau kita nak mengambil faedah daripada situ, kata hukama ahli hikmah, memburu binatang maka hendaklah ia memburu pada hari Sabtu. Ya? Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa hadzal ilmu la yahwihi illa nabiyyun aw wasiyul anbiya. Ini pengetahuan tentang perkara ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada para nabi. Ini pengetahuan tentang hal keadaan Bani Israel ini. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang berpagi-pagi pada hari Sabtu di dalam menuntuti hajat, maka akulah yang mendaminkan baginya. Ini Rasulullah SAW memberi jaminan, ya, bagi seseorang yang berusaha pagi-pagi pada hari Sabtu, ya, dalam nak mencari hajat keperluannya, maka Rasulullah SAW memberi jaminan bahawa Allah Taala akan memberikan, menunaikan segala hajatnya. Ya, maka akulah yang mendaminkan baginya dengan menunaikan dia. Wallahu a'lam. Dan ini satu faedah lagi, faedah yang terakhir, ya, daripada bab ini tentang kelebihan hari Jumaat ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa bermula, ini tentang faedah bertongkat, ya, faedah tongkat. Ya, mungkin ia tak termasuk dengan tak berkait dengan hari Jumaat, ya, tapi ini adalah satu faedah yang mana kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat, ini peluang untuk kita nak bawa tongkat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bermula bertongkat itu daripada perangai anbiya alaihimus salatu wassalam. Jangan kita ingat bawa tongkat itu tidak ada apa-apa faedahnya, ya, kerana ia adalah merupakan sunnah sekalian para anbiya alaihimus salatu wassalam, semua ada tongkat, ya. Dan adalah Nabi SAW bertongkat ia, ya, Nabi kita SAW juga memiliki tongkat dan menyuruh ia dengan dia. Ini Nabi SAW menyuruh, ya, umatnya, ya, bertongkat. Dan daripada Nabi SAW sabdanya tentang kelebihan tongkat itu, ya, bertongkat itu alamat, yakni tanda orang mukmin, yakni ciri-ciri orang beriman, antaranya, ya, dia memiliki tongkat, bertongkat, ya. Dan sunat anbiya, ini sunnah para nabi, ya, membawa tongkat. Dan barang siapa keluar musafir dan ada sertanya tongkat daripada kayu laus, ya, kayu laus ni mungkin kayu yang macam biasa kalau kita tengok selalu orang kata kayu tas, ya, kayu tas tu dia ada faedah dia, mungkin dapat menghindarkan binatang-binatang buas, ya. Ya, kayu laus yang pahit nescaya diamankan dia oleh Allah Taala daripada subu'. Ya, ini haiwan yang, binatang yang memberi mudarat, ya, ini binatang yang memberi mudarat. Ini yang berbisa, dan daripada pencuri dan menyahaja akan dia, dan daripada binatang yang mempunyai racun seperti ular dan kala hingga kembali ia kepada tempat kediamannya. Ini seseorang yang membawa tongkat daripada kayu laus tersebut, insya-Allah dia akan terpelihara daripada segala kejahatan binatang-binatang berbisa, ya, dan kejahatan orang-orang yang jahat seperti pencuri dan sebagainya, ya. Jika ada orang nak cuba meracuninya, ataupun daripada haiwan-haiwan yang
berbisa seperti ular dan kalajengking tadi, insya-Allah dia akan terpelihara dengan apa? Dengan keberkatan kayu tongkat tadi. Dan adalah serta orang bertongkat itu 70 malaikat mengawali akan dia. Itu antara kelebihan seseorang yang membawa tongkat, ya. Ada 70 malaikat mengawali akan dia. Yang ini dia dalam pemeliharaan, ya, para malaikat. Kata Hasan Basri, bagi bertongkat itu 8 perkara. Yang ini bagi seseorang yang memiliki tongkat, bertongkat itu ada 8 perkara. Pertama, yang ini kelebihan, ia adalah sunnat anbiya. Yang ini dia dapat menghidupkan sunnah nabi-nabi. Kedua, bertongkat itu adalah perhiasan bagi orang sulaha, yang ini orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh, kalau kita tengok orang-orang yang alim, ya, beramal soleh, maka mereka tentu ada membawa tongkat, ya, dalam perjalanan mereka. Ketiga, senjata atas seteru. Ini tongkat juga boleh dijadikan sebagai senjata untuk melawan musuh. Kemudian yang keempatnya, apa faedah tongkat? Ianya dapat menolong ia akan orang yang dhaif. Ini bagi orang yang rasa lemah, dia tak dapat nak berdiri lama. Dengan tongkat itu dapatlah dia tahan untuk berdiri, ya, atau untuk berjalan. Kemudian faedah yang kelima daripada tongkat tadi, lari daripada empunyanya oleh syaitan. Yakni syaitan tak akan berdamping dengan orang yang membawa tongkat tadi. Lari habis, ya, syaitan pun tak berani. Kemudian yang keenam, merendahkan daripadanya oleh orang fajir yang jahat. Yakni dengan membawa tongkat tadi, orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat akan gentar, merendahkan diri kepadanya. Kemudian yang ketujuh, kiblat bagi empunyanya. Yakni bagi orang-orang yang ada tongkat, ya, dia boleh jadikan tongkat itu sebagai sutrah, ya. Ketika mana dia nak bersembahyang, ya, dia boleh jadikan sutrah sebagai penanda arah kiblat baginya, ya, supaya menghalang orang lalu lalang di hadapannya ketika bersolat. Kemudian yang kedelapan, menguatkan dia apabila penat, ya. Yang ini dengan bertongkat itu akan memberikan suatu tenaga dia, untuk bagi dia kekuatan. Bila dia penat, dia boleh jadikan itu sebagai tempat untuk dia bertahan, ya. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa sampai 40 tahun umurnya dan tiada ia bertongkat, dibilangkan dia, yakni dihitungkan dia termasuk daripada orang yang takabur dan ujub. Wallahu a'lam. Ya. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, itulah dia antara kelebihan-kelebihan, faedah-faedah yang dapat kita perolehi daripada bab yang ke-10 daripada kitab Al-Jauharul Mawhub ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat, faedah untuk kita dapat amalkan apa yang kita dengar ni, ya, faedah-faedah untuk kita dapat amal ni, ya, dan untuk kita sampaikan. InsyaAllah kita akan masuk pada bab yang ke-11 nanti pada minggu hadapan, pada bulan hadapan insyaAllah, pada menyatakan tentang kelebihan segala masjid, ya. Jadi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. Ya, semoga apa yang kita dengar dapat kita ambil manfaat untuk kita dapat amal dan sampaikan. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.